dapat kemuliaan ini berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam dan membantunya, dan melihat kepada wajahnya yang cantik, dan melihat kepadanya dan ambil berkat daripadanya, dan cium tangannya dan peluknya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dapat itu. Kita harap di hari kiamat kita dapat itu. Kita harap di hari kiamat kita cium tangan baginda dan peluk baginda, dan kita ambil berkat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Nabi ini yang paling afdal dan paling mulia, sepatutnya kita syukur kepada Allah ke atas mengutuskannya kepada kita. Dan di antara cara kita syukur kepada Allah ke atas mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membuat majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis sambutan Maulidur Rasul, tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah pertama, syukur kepada Allah ke atas nikmat yang besar ini, nikmat mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah menzahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajar kepada masyarakat bagaimana cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang sempurna, dan menguatkan cinta umat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan ini adalah amalan yang sangat baik, yang diterima oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di timur dan barat. Amalan sambutan Maulidur Rasul, ada orang yang tanya, adakah Rasulullah buatnya? Dan adakah sahabat buatnya? Jawapannya, tidak. Rasulullah tidak buat dan sahabat tidak buat. Orang tanya, bagaimana kita buat sedang Rasulullah tidak buat dan sahabat tidak buat? Kita tanya kepada dia, adakah ada kaedah kalau perkara Rasulullah tidak buat dan sahabat tidak buat, jadi haram kita buat? Tak ada kaedah itu. Kerana ada kaedah dalam ilmu usul al-fiqh yang ia mutlaqut tark la yadullu ala tahrim. Yani kalau Rasulullah tidak buat sesuatu perkara, ini bukan dalil tentang pengharaman perkara ini. Adakah Rasulullah pernah guna mikrofon apabila dia ajar sahabat? Adakah Rasulullah pernah guna handset? Adakah Rasulullah pernah guna kereta? Adakah Rasulullah pernah guna motorcycle atau perkara-perkara yang lain yang kita zaman sekarang guna? Banyak perkara yang kita buat Rasulullah tidak buat dan sahabat tidak buat. Kalau orang kata, tapi contoh ini contoh tentang perkara duniawi, tapi tentang perkara agama tak boleh. Kita kata kepada dia, ini juga bukan kaedah yang kamu sebut. Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis sahih riwayat oleh Muslim, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'. Mafhumnya, sesiapa yang mula perkara yang baru, bid'ah yang baru dalam Islam, maka dia dapat pahalanya, dan dia dapat pahala setiap kali ada orang ikutnya dalam bid'ah yang baik ini. Kalau mula bid'ah yang baik, dapat pahalanya, dan setiap kali ada orang yang ikut juga yang mula perkara bid'ah yang baik ini, dia akan dapat
pahala juga. Dan ini tanpa mengkurangkan daripada pahala-pahala yang ikut sesuatu. Dan Rasulullah bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang mula bid'ah yang buruk pada Islam, dia dapat dosa. Dan setiap kali ada orang yang ikutnya, ada dosa ke atasnya, tanpa ini mengkurangkan daripada dosa-dosa pengikut sesuatu. Muslimin dan muslimat, sangat jelas daripada hadis ini yang sahih, yang ada dalam sahih Muslim, bahawasanya perkara yang baru dibuat terbahagi kepada dua. Dan Rasulullah mengizinkan dengan perkara baru yang baik, dan dia melarang daripada perkara baru yang buruk.